Okey, baik. Hari ini adalah hukum gas. Okey, hukum gas. Okey, gas ni dia ada 3 benda yang sangat berkait rapat, iaitu yang pertama tekanan gas, tekanan gas. Lepas tu dia ada suhu gas. Lepas tu dia ada isi padu gas. Okey, ketiga-tiga ni adalah berkait rapat lah. Berkait rapat. So yang mana tekanan akan berubah apabila suhu berubah. Tekanan akan berubah apabila isi padu berubah. Suhu akan berubah apabila isi padu berubah. Okey, dia ada kaitan tiga-tiga ni. Okey. Dan dia ada beberapa persamaan yang membentuk hubungan, maka dia di sinilah kita akan belajar hubungan dia antara ketiga-tiga. Okey, tekanan, suhu dan isi padu berdasarkan teori kinetik gas. Molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan dia akan melantun balik, dikenakan ke atas dinding bekas itu. Daya per unit luas ialah tekanan. Okay? Bila dia melanggar apa? Dinding tu, pelanggaran tu akan menyebabkan ada daya. Daya yang menghentam pada dinding tu jadi tekanan gas. Maka kalau kita panaskan panaskan sesuatu gas, gas tu akan mengembang. Macam awak buat susu adik lah. Susu adik kita bubuh air panas, bubuh apa tu? Bubuh susu, lepas tu kita tutup penutup, kita kocok-kocok. Udara dalam botol tu jadi panas, dia akan mengembang. Bila kita alihkan tangan kita tu, dia akan sembuh air. Menyebabkan tekanan yang lebih tinggi. Kalau botol tu sejenis objek yang kenyal, dia akan mengembang. Isi padu dia bertambah. Okey, molekul gas bergerak memenuhi seluruh ruang bekas itu. Isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Okey. Tekanan dalam unit Pascal, suhu dalam unit Kelvin, isi padu meter padu. Okey. Suhu ni untuk pengiraan bagi hukum gas ni dia menggunakan unit Kelvin. So sini kebanyakannya akan menyebabkan murid tu careless lah. Dia buat pengiraan, dia ambil darjah Celsius. Salah. Sebab darjah Celsius tu kena tukar dulu kepada unit Kelvin. Baru betul persamaan dia. Ya. Waktu people party ada air mata. Minta kenapa? Minta abang. Okey. Hubungan dia antara P dengan V, tekanan dengan isi padu, hubungan dia adalah berkadar songsang. Maksudnya kalau tekanan tinggi, isi padu dia rendah. Tekanan tinggi, isi padu rendah. Contoh kalau saya duduk dalam air tak. Ni air. Bukan saya lah, ikan duduk dalam air. Ikan tu duduk dalam air. Okey. Lepas tu ikan ni pun mengeluarkan buih contohnya. Buih tu mula-mula kecil, semakin dia ke atas semakin besar. Sebab apa? Okey. Ikan ni bila dia mengeluarkan buih ni pada kedalaman yang tinggi, tekanan dia adalah tinggi. Bila tekanan tinggi, dia akan menekan buih udara tu. Okey, maka buih udara tu menggunakan tekanan yang tinggi menyebabkan isi padu dia menjadi kecil. Tapi bila dia naik ke atas, semakin ke atas, tekanan semakin berkurang menyebabkan isi padu dia pun semakin berkurang. Semakin bertambah. Tu maksudnya sini dia kata tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okey, kalau kita ubah tekanan
1 per isi padu dia akan jadi berkadar teruslah. 1 per 1 per tu menunjukkan berkadar songsang. Okey. Graf P melawan V menunjukkan bahawa tekanan berkurang dengan isi padu. Graf P melawan V ialah menunjukkan satu garis lurus yang melalui titik asalan. Hal ini membuktikan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okey, yang buat hubungan antara tekanan P berkadar songsang dengan isi padu ni nama dia hukum Boyle. Hukum Boyle. Okey, Boyle ni dia buat uji kaji pasal tekanan dengan isi padu. Okey, tekanan dengan isi padu. Tekanan bertambah, isi padu berkurang. Tekanan berkurang, isi padu bertambah. Hukum Boyle. So dia ada membentuk, sebenarnya dia ada cara mudah nak ingat. Okey, dia membentuk sebuah segitiga Superman gini. P V T. P V T. Hubungan P dengan V ni hukum Boyle. Hukum Boyle. Hubungan antara V dengan T adalah hukum Charles. Hubungan antara P dengan T ataupun tekanan dengan apa tu? Dia punya suhu adalah hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac. Semua tu adalah nama-nama bagi saintis yang buat hubungan ni, yang membuat kajian pasal tajuk-tajuk ni. So kalau contohnya, kalau hubungan antara hukum Boyle ni, dia membuat hubungan antara P dengan V. Tekanan dengan isi padu. Sini hukum Boyle ni dia anggap suhu tu berada dalam suhu yang tetap. Okey. Baru boleh buat hubungan antara P dengan V. Suhu tetap. Kalau hukum Gay-Lussac ni pula dia buat hubungan antara P dengan T. P dengan T, tekanan bertambah, suhu bertambah. Okey. Masa tu isi padu dia tetap. Cara mudah nak ingat dia adalah hukum tayar golek. Tayar golek tau. Daripada KL ke Terengganu. Lama tau. Bila dia bergeser dia jadi panas. Bila dia panas, kalau kita tengok pada tekanan dia tu, tekanan semakin bertambah. Okey, azan sekejap.
Okey, kita sambung. Okey. Jadi bila kalau kita tengok gini, bila dia buat hubungan tu, maka keluarlah satu persamaan, iaitu P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey. Contohnya macam saya lukis tadi, mana dah? Saya lukis tadi. Okey, katakanlah sini tekanan dia 1 ATM. Contoh kan. Lepas tu isi padu dia 1 M kuasa 3 lah. 1 sentimeter 1 meter padu lah. Katakanlah pada titik sini ni isi padu dia jadi 2M3 lah. So dia tanya berapa tekanan sini? P sini berapa? Contohnya lah. Baru masa ni lah kita nak guna persamaan tadi, persamaan yang dikeluarkan oleh apa nama dia tu, Boyle. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 1 dan 2 ni? Okey, 1 tu tempat yang pertama, 2 tu tempat yang kedua. Macam kita ada dua situasi sini. Situasi yang pertama pada kedalaman yang dalam. Situasi kedua pada kedalaman yang kurang sikit pada situasi 1 tu. Okey, jadi kita anggap sini 1, sini 2. Okey, P1 tekanan pada titik yang pertama adalah 1 ATM, 1 dia tulis. Okey. Masa ni V dia ataupun isi padu dia adalah 1 juga. Okey. Sama dengan P2 tu kita nak cari. P2. Kita tinggal dulu P2, kita nak cari, dan V dia pada masa tu adalah 2. Okey. Boleh? 1 darab 1, 1, 2, P2. Okey. Lepas tu nak cari P2 sama dengan 1 bahagi 2, 0.5 ATM. Nampak? Pengiraan dia tu. Nampak? Nampak. Okey. Nampak. Tu hubungan antara dia punya apa tu? Cara penggunaan formula yang dikeluarkan oleh Boyle. Okey, ingat PV atau hukum Boyle maksudnya P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, seterusnya kita tengok hukum ni nama ni Boyle ni, hukum Boyle ni. Nama dia Robert Boyle pada 1627. Okey, Boyle ni buat kajian pada kurun ke-17.
antara tahun 1627 hingga ke 1691. Kita, datuk nenek kita pun tak ada masa tu lah. Merupakan saintis yang menekankan kaedah saintifik semasa melakukan penyiasatan. Melalui data eksperimen, beliau membuat kesimpulan bahawa isi padu suatu gas berkadar songsang dengan tekanan. Okey, ni saya kata ni, segitiga PVT ni. Okey. Masa boil PV, kita guna V, T tu tetap. Kita tutup tetap T tu. Kita tutup T. Sebab kita anggap dia adalah tetap masa tu. Pada suhu yang sama. Okey. Okey, ni contoh adalah contoh kepada pengiraan. Okey. Udara dalam sebuah picagari tertutup mempunyai isi padu 60 cm padu. Tekanan dia 108 kilopascal. Ombuh picagari ditolak. Okey, nampak kan picagari lah. Picagari cucuk ubat tu. Okey. Lepas tu dia tolak picagari tu, mampat dia tolak. Jadi isi padu dia 48 cm padu. Okey. Hitungkan tekanan. Masa ni kita nak guna P1 V1 tu lah. Okay, P1 V1 sama dengan P2 V2. Okay, P1 tu kita ambil yang pertama, situasi yang pertama 108 K kilo darab dengan 60 sama dengan P2. Kita nak cari, hitungkan tekanan. Dia suruh cari tekanan. So kita nak cari lah P2 pada isi padu masa tu 48. Nah, okey, jadi P2 sama dengan kita buat pengiraan. 108 darab 60 bahagi 48. So akan dapat 135. Jangan lupa 135 tu adalah kilo. Jadi kilo Pascal. So ni lah jawapan dia. So ni jawapan dia. Gitu. Boleh? Dah. Okey. Botol plastik sebelum disejukkan. Botol plastik selepas disejukkan. Okey. Ni adalah perubahan suhu yang berbeza. Okey, kita bubuh air sirap, lepas tu kita tutup dengan kemas, letak dalam peti ais. Letak dalam peti ais tu, jangan letak dekat bahagian beku. Okey. Diperhatikan botol plastik tu dia kemik. Dia kemik tu disebabkan isi padu dia berkurang. Isi padu dia berkurang. Jadi V dengan T adalah hukum Charles. Okey. Hukum antara isi padu dengan suhu suatu gas. Okey. Isi padu akan sifar sekiranya dia berada pada titik sifar mutlak. Ni sifar mutlak. Sifar mutlak tu kat mana ni? Negatif 273. Sama dengan 0 Kelvin. 0 Kelvin. 0 Kelvin tapi negatif 273 darjah Celsius. Okey. Tapi kita sekarang ni berada antara 0 hingga 100. Dan suhu bilik pun 27 tak? 27. Jadi kalau awak ni jasad awak ni saya ambil, saya pun letak dalam peti ais. Isi padu awak akan berkurang, dia jadi kecut. Kalau awak tengok ikan-ikan yang kita letak dalam peti tu, dia kecut lah. Dia kecut.
Okey. Cara nak tukar kepada darjah Celsius kepada Kelvin, ni rumus dia. T sama dengan theta tambah 273. Katakanlah 27 darjah Celsius. Berapa Kelvin? Okey. So kita kena tu lah. 27 ni kita kena tambah dengan 273. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Okay. Kena tambah 273. Kalau nak tukar balik kena tolak. Okay. Ni nama dia Jacques Charles. Dia lain sikit. Dia buat kajian tu pada kurun ke-18. Boy tadi kurun ke-17. Ni kurun ke-18. Kurun ke-18. Sama tu. Right. So dia buat hubungan antara V dengan T. V dengan, kalau segitiga ni, V, V, T. Okay. Dia buat hubungan antara V dengan T. Okay. Jadi hubungan dia adalah berkadar langsung. Berkadar langsung. V dengan T tu adalah berkadar langsung. Okay. Dia berkadar langsung tapi dalam masa yang sama tekanan dia adalah tetap. Tetap. Dia kena malar. Salah satu tu kena malar. Okay. Alamak, belum dia pula. Okay. Benda lagi Hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Tekanan tu mesti malar. Maka hukum Charles ni dia keluarkan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okay. Tadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Ni kalau berkadar terus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sebab tu kita kena ingat segitiga tu P, V, T. Kalau nak buat persamaan mudah. Kalau P dengan V, P1 V1 sama dengan P2 V2. Kalau V per T, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Mudah nak ingat. Dan ya. Kalau maksudnya kalau guna hukum V1 per T1 ni maksudnya tekanan dia tetap, P dia tetap. P dia tetap. P dia tetap. Pada tekanan tetap. Contohnya masa kita kalau bola pingpong tu kemek lah. Bola pingpong kemek, macam mana kita nak kembangkan dia balik. Tekan sini, dia kemek sini. Jadi kita letak dalam air panas. Tujuan dia untuk memanaskan udara dalam tu. Bila dia udara panas, dia akan mengembang. Itu situasi dia, antara situasi contoh-contoh lah. Hukum Charles. Okey, seterusnya hukum Gay-Lussac. Tekanan dengan suhu. P dengan T. Okey, Gay-Lussac ni situasi yang mudah kita ingat adalah tayar bergolek jauh. Isi padu dia bila dia bergeser dengan dengan jalan raya, dia akan jadi panas. Bila dia panas, tayar tu akan bertekanan tinggi. Kalau pegang tayar tu memang dia sangat keras lah, sebab tekanan dia sangat tinggi. Jadi hukum Gay-Lussac ni dia ada beri satu rumus, P1 T1 sama dengan P2 T2. Ni.
P1, T1 sama dengan P2, T2. Jadi tiga benda lah awak kena ingat sini. Okay. Yang pertama P1, V1 sama dengan P2, V2. Yang kedua V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga hukum Gay-Lussac ni P1 per dengan T1 sama dengan P2 per T2. Tiga benda ni. Satu, ya. Satu, dua, tiga. Tiga benda ni awak kena betul-betul master. Cumanya T ni yang perlu ingat adalah T ni dalam unit Kelvin. Jangan sesekali kita guna darjah Celsius. Kalau guna darjah Celsius dapat dia punya jawapan, tapi jawapan tu adalah tidak tepat. Mana contoh soalan kita tengok Okey. Gas di dalam sebuah silinder keluli tertutup mempunyai tekanan 180 kilopascal pada suhu dia 25. Berapakah tekanan gas apabila silinder panas sehingga suhu 52 darjah Celsius? Okey. Sini P 180 kilopascal tu kilopascal tu P adalah tekanan. Kita anggap P1. Pada suhu dia T2. T1 lah. T1. Dan sini berapakah tekanan gas? Dia tanya P2 lah. Apabila silinder dipanaskan pada suhu ni T2. Okey, baru kita buat kita ingat rumus tadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey. P1 180K. Tak. Per dengan T. T 25 darjah Celsius. 25 darjah Celsius tak boleh kita ubah 25 sini. Salah lagi pengiraan kita. So kita kena tukar kepada Kelvin. Macam mana nak tukar kepada Kelvin? Kena tambah dengan 273. So 25 tambah 273 bersamaan 298. So sini 298. Nah. Sama dengan P2. Kita nak cari T dia ada suhu 52. Kena tambah dengan 273 juga. Jadi berapa? 5 12, 325. 325. So gunalah kalkulator. 180 bahagi 298 darab 325. So akan dapat 196.3 kilojoule. Ni 96.3 kilojoule. Itu salah satu contoh lah, contoh pengiraan dia. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Boleh. Mesti boleh punya. Okey. Jadi pengiraan dia saya nak bagi satu tugasan lah. Boleh. Satu tugasan dia pada muka surat. Muka surat. Sekejap. Pada muka surat 100. Gini. Pada muka surat 1 tugasan 3. Mana tugasan 3? Okey, tugasan 3, muka surat 120. Muka surat 120, tugasan 3 awak. Lepas tu muka surat
124 tugasan 4. Lepas tu muka surat 128 tugasan 5. Maksudnya awak kena buat tugasan 3, 4, 5. Boleh? Dalam masa seminggu. Hujung minggu ni awak atas saya, boleh? Boleh. Boleh. Boleh Boleh. Kita tempat bagus. Mari sama. Saya nak tunjuk mari hak tugasan saya beri dan dihantar balik pada saya. Ni kelas 4MB 1. Okey, 4MB 1. Okey, yang hantar 1. Tengok Ayakilah, Alifah, Alia Insyirah yang hantar. Nurul Nadirah, Amak, Dina, Dini, Jannah, Atirah Zafirah, Maryam, Safiyah, Izzah Adlina, Izzat Fikri, Alia Sofia, Amalina, Yasmin, Anis, Akmal. Tu je hantar. Iyak ni, iyak dah hantar ni benda lain iyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang sahaja yang hantar daripada 26. Dah tahulah berapa 17, 9 orang lagi tu duduk gimana tak tahu lah. Tak hantar sampai ke sudah. Tak tahulah buku tu hilang ke apa ke, saya tak tahu lah. Dan yang dihantar saya tanda belaka. Suka saya bila awak dapat buat. Tu je saya, bukannya nak tu sangat, nak paksa sangat awak. Cuma sekarang ni awak bergantung pada diri masing-masing lah. Bukannya di akhirat lagi jangan sebut saya dah ajar sudah. Cikgu dah ajar, cikgu nak masuk kelas. Awak jangan kata saya gitu. Boleh Sampai di sini saja kelas kita. Harap kerja tu awak buat dan hantar pada saya pada hujung minggu ni. Duduk saja-saja hujung minggu boleh saya nanda-nanda. Semua saya ada rekod ni. Dan hari ni kalau tengok tingkatan 5 duk hantar pada saya. Tingkatan 1 pun semua saya buat beri tugasan. Okey. Itu saja, wallahu alam. Terima kasih kerana join kelas pada hari ini. Kejap. Ada berapa orang ni? 23 orang. 22 orang. Okeylah daripada tak ada. Ya Allah. 23 orang maksudnya 22 orang. Berapa tak hantar? Tak hantar, tak hadir. 22, 4 orang juga. Lebih kurang Marin juga. Marin pun gini juga. Hari ni pun gini juga. Macam mana awak ni? Asyik tak hadir je perempuan ni. Kejap. Okay, baik. Betul lah ada 22 orang. So, terima kasih kerana hadir. Semoga urusan awak dipermudahkan. Semoga awak lebih lebih diberkati, katalah. Okay, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Sama.